Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Apa khabar pagi anda? Cukup ceria pagi anda pada hari ini. Yang pastinya saya tidak keserangan. Saya bersama dengan Fatah. Ya, saya. Khabar Fatah? Fatah sihat Sehat. Nampaknya Cikgu Bong hari ini ada pelajar baru, Cikgu Bong. Saya pelajar baru. Saya yang pelajar baru tu. Yang pelajar baru Bong. hari ini. Hai. Apa khabar Cikgu Bong? Khabar baik. Okey tak saya masuk kelas ni Cikgu Bong? Boleh. Boleh Okay. Tapi saya cakap Boleh awal saja. lah. Ya. Kalau anda sekiranya gagal, Apa hukuman dia? Ada hukuman ke? hukuman dia kena lompat katak. Boleh lompat katak terjadi masalah. Semua tu boleh saja. Dan hari ini Fatah kita bersiaran hari Ahad hujung minggu kata orang Sarawak, iaitu 3 Oktober 2021 bersamaan dengan 26 Safar 1442 Hijriah. Betul tu. Wan Alif. Jadi penonton-penonton kat rumah sentiasa stay safe. Kita jaga kita jika tidak ada keperluan untuk keluar. Betul. Walaupun kita dah orang cakap boleh dine in dan sebagainya. Jika tak ada keperluan tu janganlah keluar. Kan? Betul, tak ada keperluan mendesak sebab sekarang dalam era pandemik dan pun kita nak masuk ke era endemik sekalipun, jangan jadikan alasan kita dah divaksin 2 kan, dah dapat boleh masuk sana sini, boleh kebal dan sebagainya. Itu bukannya perkara yang boleh kita ambil remeh ataupun ambil mudah. Sedangkan pandemik COVID-19 ini berada di mana sahaja. Jadi sentiasa berhati-hati, betul tak cikgu? Betul. Di mana saja berada, stay safe, kawal ke diri kita agar kita tidak menjangkiti dan juga dijangkiti oleh COVID-19. Betul tu. Jadi cikgu, semangat hari ini. Apa yang kita nak buat eksperimen kali ini? Sebab minggu lepas kita dah belajar pasal Indonesia. Minggu ni apakah? Kita tengok ada belun kat sini. Wow, best Minggu lepas kelas ni. kita belajar Indonesia. Memandangkan hari ini ada budak baru kelas kita ini. Selamat pagi cikgu. Ya, selamat pagi cikgu. Ya, budak-budak kan memang suka main dengan belun. Ni. Tapi lah apa yang sama seperti yang Wan Alif sebut tadi, sekarang ni ialah era pandemik kan. Ya, betul. Dan saya terlupa pula bawa pengepam belon ini. So macam mana pula nak meniup belon ini? Tak boleh buka mask kan. Betul. Kita kena ada penjarakan Betul, sosial. penjarakan sosial, ya. Okay, untuk elakkan ada jangkitan sebab kita tak tahu virus itu di mana-mana. Betul. Virus tak nampak juga Tak cikgu. nampak. Ya. Dia yang nampak kita tu. Jadi apa ni? Kita nak tiup dia menggunakan bahan kita lain. nak guna alat. Okay, barang-barang yang ada dekat rumah tu. Kita sekolah, sama lagi. Yang minggu lepas kita ada, minggu yang sebelum tu kita buat tentang asid alkali tu ada kita guna pasal cuka. Kita boleh minta bantuan cuka ini, tolong kita tiupkan belon ini. Cuka boleh tiup jadi. Boleh. Nothing is impossible. Dalam kelas Cikgu Bong apa pun boleh. itu nothing dia is kelas Cikgu impossible. Bong, Untuk apa pun penonton-penonton boleh. kat rumah. Ya. Lepas itu kita nak guna alat ini, yang ini paling senang nak dapat lah kan. Botol air tu mana-mana pun boleh. Yang ini corong, kita guna corong. Corong. Memang panggil corong lah cikgu. Ya. Okey. Kau tahu? Dan Ingat Sarawak je panggil corong. memang pun kita panggil corong. Dan satu lagi bahan yang kita guna ni, memang bahan ni bahan yang barulah masuk ke episod pendidikan saiz ni. Sebelum ni tak guna, tapi boleh saja jumpa di rumah. Tahu apa ni? Ini pakai buat kuih tu, betul Ya, tak? pakai buat kuih. Untuk buat kek tu kita panggil dia soda bikarbonat. So Sabar ni. nama lain untuk soda bikarbonat ini boleh juga kita panggil dia natrium bikarbonat. Dalam bahasa Inggeris ialah sodium bikarbonat. Mungkin adik-adik tak jumpa soda tu, kamu boleh carilah nama dia ialah natrium bikarbonat dalam bahasa Melayu ataupun English sodium bikarbonat. Okey cikgu, ada paku pula. Cikgu buat apa paku tu cikgu? Paku ini untuk nanti yang seterusnya. Sekarang kita tiup belon dulu. Okey. Nanti kita nak pecahkan belon. Macam Pecah mana Biasalah kan tradisi kan, dah tiup mesti nak pecahkan. Betul. Janganlah pecah. Kenapa? Cikgu. Wan Alif dia takut dengan belun. Bestnya. Jadi adik-adik penonton-penonton kat rumah mesti macam nak tegaskan dekat sini juga. Pada adik-adik yang nak buat belun, tiup belun ni mesti ada pengawasan daripada ibu bapa, itu penting. Okey? Okey, so seorang ambil satu botol ini dan satu cuka. So apa yang perlu buat ialah kita isikan cuka ni ke dalam botol ini lebih kurang 1/3. Ui, banyak juga cikgu. Banyaknya. Boleh buka cikgu? Boleh. 1/3. Jangan minum Fatah. Minum boleh nanti. Jangan minum. Itu terlalu masam tu. Okey. So adik-adik letakkan. Kat rumah tu jangan buat seorang.
Make dia sure kena ada penjaga ataupun ibu pengawasan. bapa pantau anak-anak nanti tak pasal-pasal habis 1 tong cuka. 1 tong nanti belum terlampau besar pula nanti. Cukup. Cukup. Lebih kurang 1/3. 1/3. Sebab Ini kita cukup nak tak Lausa? boleh juga kita tengok apa hasil dia. Saya okey tak? Boleh? Okey, yang ini lebih banyak sikit. Kita nak Okey. tengok apa perbezaan antara dua ini. Okey, lepas itu, Lepas itu cukup. dengan bantuan corong ini, kita nak masukkan. Oh, masuk dari kat corong. Oi, corong. Abang Alif dia excited sedikit Excited hari ini. ni. Jadi First dia time, first time. mudah-mudah terkejut. Ya, so ini kita masukkan natrium bikarbonat ini dalam belon ini. Okey. Masukkan Letakkan di pada sini. Okey, belon. macam mana Cikgu Bong tadi? Ah, Mula-mula kena ada saya belon, lepas tu tunjuk. letakkan belon tu. Buat macam ni dulu. Okey, letakkan 3 sudut kecil ya. Buat macam 3 ni sudut dulu. kecil ya, adik-adik. Ini macam Christmas hat pula. Okey. Dah, are you ready? Nanti Saya belum. takutlah. Kita, Tak meletup ke, kita cikgu? tunggu fakta dulu. Biasanya meletup, kita main game tu memang ada pertandingan. Oh, ya ke? Kita Tengok. tengoklah siapa menang. Sebab tu saya cakap kalau awak kalah. Alah. Jangan macam tu, saya pelajar baru. Satu. Macam dah orientasi ya ni ya, pelajar baru tu dibuli. Kena bully. Kita nak bully dia. Okey. Okey, so buat macam ini, sarungkan dia. Oh, pusing. Cuma pusing tak? Goyang dah. Okey, letakkan. Okey, sudah. Okey, Pastikan dia ketat lah. So Ketat. lepas tu, Oi, okey, kita naikkan belon tu. naikkan. Biarkan sebab penaik tu masuk dalam campur. Meletup ke dia? Kita tengok siapa yang akan meletup. Aduh. Apa ni? Apa awak buat ni? Kenapa dia macam ni? Kenapa? Saya punya dah macam ni. Ya. Tina Kita tengok Wan Ali punya. Dia Wan terancam Alif. tak cukup. Ini macam tak cukup sifat dia, Wan Alif. Saya pun terkejut. Ni macam buah bola baling. Bola balik. Bola baling. Pin tu kan. Tak apa, ini memang lain daripada yang lain. Maksud dia cikgu, kalau kita letak banyak lagi ni, maksud dia boleh ni? Boleh banyak lagi kah? Macam mana? Taklah, dia terpulang kepada jumlah cuka dan Cuka dan juga jumlah ni yang lah. sebut penaik ni. Sifat. So kita tengok ini kenapa dia belon ini boleh mengembang tanpa kita tiup. Dia ada sebenarnya berlaku tindak balas antara cuka ini dengan soda bikarbonat ini. Dan gas yang dihasilkan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang berada di dalam sini sebenarnya. Dalam asid ini, satu asid ialah asid asetik. Asid asetik bertindak balas dengan natrium bikarbonat, dia akan menghasilkan garam, natrium asetat dan juga gas karbon dioksida dan air. So gas karbon dioksida kita tahu, you tadi sebut tentang gas-gas tu kan? Gas-gas ini yang timbul tu adalah gas karbon dioksida. So bila gas itu dihasilkan, dia nak pergi mana? Tak ada tempat pergi, dia masuk dalam belon. So molekul-molekul gas karbon dioksida tu dia akan langgar antara satu sama lain sebab dalam ruang yang tertutup ini. So dia akan menghasilkan satu tekanan, dia tolak dinding belon itu, sebab itulah belon itu akan membesar. Tidak balas rupanya. Jadi air ni bahaya tak untuk macam budak-budak lah cikgu? Macam mana? Tidak jugalah bahayalah sebab dia ada Jadi- berlaku tindak balas sudah. Jadi budak-budak nak main, jadi adik-adik kat rumah nak try main ni macam saya dengan Wan Alif main, boleh try. Kena ada cuka, soda bikarbonat dengan botol ni lah penting. Kalau botol lain boleh lah. Boleh, Boleh. apa-apa bekas pun boleh. Okey, jadi kita berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan ada game yang kedua saya rasa. Ada lagi game? Ada. Ini welcoming untuk awak Wan Alif. Harap Jadi kali kita ni saya ada menang lah. Okey, jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia.
Baik, anda kembali bersama dengan kami bertiga. Saya Fatah Burhanuddin, Cikgu Bong dan Wan Alif dalam Sejahtera Asia di slot pendidikan sains. Tadi kita dah belajar mengenai belun, mainan belun. Jadi adik-adik jika nak mencuba eksperimen ini, dia kena ada soda bikarbonat, dia kena ada cuka, belun dan botol air. Jadi itu adalah mainan kita yang pertama. Betul. Jadi apa perasaan Wan Alif Perasaan tadi? saya agak terkejut lah sebab gelembung saya ni dia tak begitu menarik. Ya, tak tahu menjadi kenapa. seperti yang dijangkakan. Tapi tak apa, ini memang kehidupan. Itulah betul. inilah kita namakan sebagai eksperimen. Betul. Hitam putih kehidupan. Oh, sedih pula saya. Jadi eksperimen yang kedua ni apa cikgu? Ya, sebab tadi kita punya niat tu nak meniupkan belon ini kan untuk buat eksperimen Ya. yang seterusnya. So, mungkin yang Alif tu sebagai hiasan dulu. Hiasan saja. Ya, Kesian awak. kita keluarkan ini. Okey. Okey. Dan kita akan cuba tengok siapa yang boleh menggunakan yang ini apa? Oh, paku. Paku Paku. penekan tu kan? Paku penekan, thumbtack betul. Kalau tu. kat Sarawak, tak nampak. Dia cakap paku payung. Paku Paku payung. payung. Okey. Okey. You rasa tak kalau ini Betul. betul? Macam mana Wan Alif meletup? Wan Alif dia takut. Jadi kita seronoklah sebab hari ni memang Ya, kita dah tahu mana Jadi- kelemahan dia tu. Kenapa? jadi jahat hari ini. Tak ada permainan lain ke? Okey. Sambung cikgu, saya suka. Okey, sambung. tak apa. Saya bagi you nak yang besar yang kecil. Oh, cukup ini. Cukup ini ya. sini. Okey. Yang ini dia ada basah sikit. Apa? Okey, Fatah guna yang ini. Okey. So, kita punya watak yang kedua ialah ni, thumbtack. Okey, paku menekan ni. So, nanti kita cuba dengan ini. Kita akan tekankan pada kad ini. Ya. Okey. Okey, kita tekankan. Okey, susun. Mungkin boleh cuba. Okey. Susun banyak-banyak ke kita atau dua je? Susun sebanyak yang boleh lah. Ataupun you nak susun 2 saja pun boleh. Oh, Susun jangan. 1 saja pun boleh. Dia pandailah cikgu nak pergi ke paku ni. Saya letak Make sure dia orang hitung paku ni. Ya, so dia nanti guna 10, kutip 10. balik Oh, pun. jangan bergerak dulu. Risau saya dengan Jadi gelembung adik saya kat ni. rumah kalau boleh hati-hatilah. Kena ada pengawasan ibu bapa sebab dah. eksperimen yang kedua dah, ni agak boleh. agresif sedikit. Biasanya kan, kalau paku ini kena benda tajam, Meletup. meletup. Okey. Okey. Kita cuba. Okey. Dia cuba Alif dululah. cuba tekan. Dia cuba dulu. Kenapa saya kena cuba dulu? Okey, kita cuba tekan saja. Tekan saja. Allahu akbar. Wah. Tekan Okey, saja kita ke? cuba. Ya. Cuba lagi, tekan lagi. Tekan mak, lagi. Tolong saya mak. Mak. Macam dia tak pecah je. Macam tak pecah kan? Meletup saja. Okey. Dah Okey. boleh lepas dah cikgu. Boleh. Okey, selamat. Okey, sekarang Alif pula. Saya sih. Ah. Semoga cuba. berjaya Wan Alif. Saya. Bingungnya aku. Letak sini cikgu. Ya, Okey. tekan. Letak. Okey. Tekan. Letak. 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 Letak Wan Alif. Bingungnya aku. 1, 2, 2, 3. 3. Letak. Ya Allah, risaunya saya cikgu. Tak ada apa-apa. Yang ini Awak boleh. yang ini 5 tak pecah. Yang ini 10 kan kita tengok. Pecah tak? Pecah. Kenapa tangan ni tak dapat sampai ke sini ya? Hei, Letak je. Ini. Saya tu pun takut. Hidup ni kita perlu memberanikan diri ni. memberani cikgu. Tekan lagi. Saya ni berani. Dah berani dah. Saya berani. Kan? Apa bunyi tadi? Tak ada bunyi. Tak ada. Okey. Dah okey. dapat je. Dah. Okey, cuba sekarang kalau sebatang saja. Batang. Saya lagi cuba. Ya. Just sebatang lagi. Yalah, student baru bah. Go, go. Kena dengar. Nasib baik saya student Kena dengar lover. tuan-tuan. Meletup. Meletup. Ini letak sini. Yalah, Okey, boleh, boleh, Jangan boleh. risau, satu itu lemah saja. Satu lemah saja. Ya, betul. Satu ya, lemah. ya. Ya. Jika kau pastikan kau boleh. Tak jadi kan? Baguslah. Ini paku Nampak pesung ni. kayaknya belum memihak kepada kita. Okey, kenapa dia Kenapa? boleh berlaku? Kenapa berlaku? Sebab belun ini dia Aha. tak cukup besar lagi. Oh, tak cukup udak kira tak, macam. tak besar lagi. Mhm. Lepas itu kan dia punya getah tu masih elastik. Kalau cuba okey. tiup, mungkin boleh cuba tiup satu lagi besar. Kita Cikgu nak nak cuba tiup. lagi. Dia nak cuba tiup?
Saya tidak mahu. Fatah bagus Steve. Dia mempunyai keupayaan meniup. Oh, ya pentas. ke? Tapi saya rasa awak ada keupayaan Keupayaan. untuk meletakkan ni. Tadi saya meniuplah. Boleh? Boleh. Boleh, Fatah. Fatah tiuplah. Warna pink, dua-dua warna pink. Yang ni tadi kita cuba tak meletup kan Tak meletup sebab dia masih elastik. Masih elastik Ya, udara tu dan tekanan di dalam tu tak sekuat tu. Oh, Tak okey. kuat. You Okey. cuba yang banyak dulu. Okey, saya dah berani dah. Oh, ya ke? Berani sudah dia. Ni paku yang banyak. Ni paku sekampung ni. Kita letak kat sini. Wish. Good luck. Tekan, pastikan dia rata dan tekan. Tu. Tekan. Okey. Wah, ini dia. sudah tu. Alah, mata takut. Dah semakin Amboi yakin dia. kan? Dah yakin tu cuba dengan yang satu. Satu cikgu. Boleh cikgu Boleh. Maafkan salah silap saya cikgu. Nak apa? Boleh. Sudah Anda yakin, pasti Mak? boleh. Sudah yakin? Tak juga meletup. Tak meletup. Alah Fatah tak meletup. Tiup besar lagi. Kau tak adik-adik? Tak meletup Ya. dik. Sebab tu kenapa? Sebab udara tu semakin banyak udara di dalam itu, semakin tinggi tekanan dia tu. So maksudnya yang ini, Fatah yang balon yang Fatah tiup itu, udara di dalam tu belum cukup sampai plastik ini, rubber ini, getah balon ini sampai ke tahap yang sangat tegang. Kalau lah yang sabar ini saya kan, tengok kenapa yang semakin banyak ini tak juga pecah? Okey. Sebab dia meningkatkan luas permukaan tekanan ini. Okey, luas permukaan tu, kalau untuk tekanan itu semakin kecil permukaan itu, semakin tinggi tekanan. Okey, semakin besar luas permukaan, so tekanan tu pada permukaan balon ini sudah sama rata. So dia sudah akhirkan. So tekanan tu tak dapat dan tekanan dia sangat kurang sampai tak boleh pecahkan balon ini. Macamlah teori dia macam pisau kan. Okey, pisau mana yang tajam ke yang tumpul kita boleh potong dengan lebih cepat. Tajam. Yang tajam kan sebab tajam kan dia punya mata pisau itu Tajam. Dia punya permukaan tu kecil. So itu kita boleh potong dengan Cepat. cepat. Kalau yang okey. pisau yang tak tajam tu maksudnya permukaan dia sangat besar banding dengan pisau yang tajam. Sebab itulah kita guna lebih banyak tenaga untuk nak potong sayur ke, nak potong daging ke dan sebagainya. So semua ini berkaitan dengan luas permukaan. Luas permukaan. Semakin luas permukaan sesuatu tu tekanan dia kurang. Kalau permukaannya kecil, dia punya tekanan lebih tinggi. Betul tu. Samalah dengan rotan. Rotan dengan rotan yang Yang paling halus. kecil sedap. Sedap, kan? Sedap. Sakit. Kata orang kecil Cili padi. Besar-besar. Besar-besar. Tak tahu Apa? Jadi adik-adik kat rumah jika nak try permainan ni boleh, tapi saya syorkan dengan ada pengawasan ibu bapa tu sangat pentinglah. Berkali-kali kita tekankan ini sebab eksperimen untuk minggu ni agak berbahaya sikit untuk yang kedua ni sebab ada paku ni. Jadi kita berehat seketika, kita nak letupkan semua balon ni. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih adik-adik yang masih setia bersama kami untuk slot pendidikan sains Sejahtera Asia bersama Cikgu Bong dan juga Fatah. Tadi kita dah main gelembung. Gelembung saya pun dah mengecut balik. Mungkin sebab faktor gelembung kan Cikgu kan? Sebab dia ada bahagian yang bocor tu. Mungkin ada bocor gas itu kot. cabut Saya rasa dah. itu macam juga. So kali ni apa pula Cikgu? Okey, tadi kita nak cuba pecahkan balon. Okey, lepas tu sekarang kan kita dah tahu balon ini memang sangat hebat kan. Dia boleh dibesarkan tanpa kita tiup menggunakan mulut. Dan juga dia boleh tidak pecah walaupun ada 10 paku tekan itu. Dan sekarang kan kita nak dia buat lagi hebat itu di mana dia boleh angkat bekas ini.
Angkat bekas. Ya, tanpa tangan kita sentuh ni, belum ini saja kita jampi. 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 Tu Dan dia, bila dia main jampi kau hadir. pula. Ya. Risau saya kelas ni. Itulah sebab kita masuk kelas ni kita belajar magic trick sebenarnya. Puan Alif, itu yang anda tidak tahu. Oh, ada magic tu. Ini adalah kelas Magic 2021, abad ke-21. Oh. Welcome. Hebat. Bertuah saya Sebab datang kat sini. adik-adik tu online kelas kat rumah tu boring kan. betul. Sebab adik-adik kat Hari Minggu rumah, tu bolehlah buat sesuatu yang menarik tu Betul. kan. So ini balon, saya jadikan dia bentuk macam apa ni? Macam mana cikgu buat tu? dia macam buah oren ada juga Kan kan? macam buah oren dan ni. macam pisang kaki je. Pisang kaki. Saya tengok macam terong iban. Sedap. Oh, Teringat ya. pula nama asal pedas pula ni. Ni awal pagi tu belum bersarapan tu. Itulah. Tak apa, Okey. tengah hari nanti saya balik untuk buat. Okey, cuba angkat. Wih. Wish. Oh. Jeng jeng jeng. Dan- Cing cing cing. Zam zam ala kazam. Bocor dia nanti. Tak. Bocor dia nanti. Tak jatuh Macam kan? mana kamu buat Macam ni, mana cikgu? ni? Ha, kenapa ni? Tengok adik-adik, Ah. dia boleh melekat. Macam korang tu malam-malam tu mungkin malam tanglong ke apa. Boleh buat tanglong. Oi, Letak boleh. batang. Menarik, menarik. Menarik. Letak batang kayu sini jadikan tanglong. So unik. Confirm Tapi dapat Mooncake nombor. Festival dah lepas lah. Itulah tak untuk next year lah. Untuk next year. Tapi dah. memang biasa saja kan? Tak ada gam, tak ada apa-apa kan? Tak ada gam. Adik-adik boleh tengok tak ada gam. Dia tak melekat pun. Dengan badan saya pun dia tak melekat. Tapi sini. Macam mana cikgu buat lah? Dia kena ada trick. Dia kena ada skill ni sebenarnya kan. So tak apa. Okay, kita ambil balon yang banyak-banyak kita tiup tadi tu, masa Okey. rehat tadi tu ambil yang sederhana saiz Okey. dia. Okey. Okey, Fatah boleh ambil mana-mana. Yang warna biru sederhana. lah saya punya. Oi, Warna biru. Saya cikgu ambil. So, Okey. kita nak buat macam mana buat bentuk dia macam ini sebenarnya. Okey, ambil yang depan tu you tolak. Okay, kena hati-hati ya, jangan pecah pula ni. Okey, tolak sampai ke hujung, you ambil dia. Macam pecah pula. Okey, dan lepas itu ikat dengan rubber band. Okey, adik-adik, gelang getah. bucu ni dia kena tolak. Tolak yang kuku panjang tu, kena Hati-hati. hati-hati. Okey, lepas tu ambil hujung itu, ambil saja. Kat mana? You tolak dari hujung ke hujung. Okey, Okey, Ni cikgu saya yang dah dapat. sini. Macam mana Ah, nak ya, ikat ikat. dekat wig dia cikgu? ikat. Boleh Ketat tu. ni cikgu. Ketat. Macam mana dia? Okey, tolak sampai ke hujung Risau. sini. Risau. Okey. Saya pula risau ni. Ambil. Jangan risau. Paku tekan pun dia tak pecah. Oh, meletup kau. Okey, macam mana cikgu buat tadi? Okey, jadi cikgu Bong tadi macam mana cikgu Bong buat? Mungkin kena picit dulu kot. Picit. Cuba. Air? Susah benar mengikat ni cikgu. Dia ada sikit dengan aplikasi harian kita guna. Okey. Naik dah. Zam-zam ala kazam. Nampak gaya ni saya tahu trik ni macam mana sebenarnya. Okey, saya dah buat tadi. Kita try lagi sekali. Di mana kita kena So balon tu jangan terlalu besar pula. Kalau kena terlalu besar dia. tekanan tu. Tekan. Tekan, tekak. Ya. Moleknya. best. Cuba. Fatah dah berjaya. Saya dah Macam boleh. mana nak suruh dia lekat? Kalau Fatah boleh, Wan Alif pun Kau boleh. pastikan kau boleh. Macam mana? Maaf itu. Itu. Ya Allah. Hari ni kita banyak bermain kan Abang Alif. Bukan banyak bermain. Banyak buat teka-teki lah benda ni. Risau pula aku. Okey, apa. ni sebenarnya. Dia kena tekan Wan Alif. Kena buka. Dia kena. Tapi saya buat macam ni tadi. Tak tahulah ni. Dia kena tekan. Bila tekan, dia ada tekanan yang Ya, ini berkaitan dengan tekanan atmosfera, tekanan udara. okey. Okey. You cuba tengoklah dia punya rupa bentuk di bawah sini. Ada tak macam sesuatu yang selalu kita lekat dekat dinding itu, apa nama tu, pelekat tu kan? Okey. Dia punya konsep itu sebenarnya sama saja. Oh. Sebab bila tadi
Macam mana Fatah buat, you tekan kan? Aha, tekan. Okey, bila kita tekan, kita tengok hujung sini, Aha. dia ada ruang kan? Apabila kita tekan, maksudnya dia punya ruang di dalam itu sudah kurang. Ruang tu sudah kurang. So bila kita lekatkan, okey, contohnya kita buka macam ini, dia akan kurang udara di dalam itu. Bila kita tutup, maksudnya tekanan di dalam itu kurang banding dengan tekanan udara. Okey. So dia akan satu tekanan, akan wujudkan satu tekanan di mana dia boleh angkat barang ini naik. Samalah dengan yang pelekap yang kita lekat dekat dinding itu, kita tampar, kita ketuk, guna paku dan sebagainya. Adakah Kan? aplikasi ni sama dengan orang cakap pelocok jamban tu? Boleh, sama juga konsep sama. dia. Kita wujudkan perbezaan tekanan udara tu. Maksudnya tekanan di dalam itu rendah dan tekanan di luar tu tinggi. So dia akan wujudkan satu tekanan, so dia tak boleh dipisahkan asalkan tak ada daya yang ketiga kita. Betul. Kalau contohnya kita dah buka, maksudnya udara dari luar sudah masuk. So udara di luar masuk, maksudnya dia tekanan sudah sama. So kita sekarang nak uji ya, sekuat mana dia boleh sedut. Okay, mungkin Fatah boleh masukkan ke separuh daripada air itu ke dalam bekas ini. Okey. Jadi kita nak tengok ketahanan dia, letak air lah. Air dalam ni cikgu? Tuang setengah. Tengok dia. Sebab mungkin adik-adik cakap ringan saja bekas ini betul. kan. Kita nak tengok sekuat Kita nak mana tengok. tekanan udara itu. Okey. Kita tutup. Dan kita Zam-zam ala kazam. Kuat juga dia Ya, sebab Nampak je di dalam ni ada air Wan Alif. Kalau penonton-penonton kat rumah tengok, dia ada Baik, cuba sempat. lagi. Baik sempat. Ini. Sebelum kita nak melabuhkan tirai, kita punya slot pendidikan sains ni, kita nak Wan Alif try. Dapat ke tak? Lekatkan tu. Tengok Okey. Alah, dia belagak pula. Mudah Dia belagak benar. pula. Boleh buka walang kita pula. Boleh ke? Mungkin nak try Bagi dengan air. try. Boleh bagi dia air. Nak bagi air pula. Air. Kita try sampai habis. Sampai habis. Jangan risau. Jangan risau. Kalau awak memang hebat, Wan Alif, saya memang akan belanja awak makan sekejap lagi. Tu dia Enmak you buat tu tak? Air. Cubaan. Okey. Lepas tu you pegangnya. Cikgu botol tu cikgu. Betul. Dia ada teknik dia. Tak payah mungkin Walif cuba dengan yang ada pemegang ni dia ada Dia susah kena sikit. macam ni Wan Alif. Ni. Semakin kecil ruang tu, semakin tinggi tekanan dia dapat tu. Dapat adik-adik tengok. Mudahnya adik-adik. Nak bawa ikan lagar pergi jalan-jalan pun boleh. Dia macam tanglong lah untuk abad 21 dia. Jadi itulah kita punya permainan pada hari ini, eksperimen kita. Semua berkaitan dengan tekanan belon tu sendiri kan cikgu? Ya, tekanan udara. Tekanan udara tu dalam belon tu. Tadi kita main Tekanan udara di hujung sini. Tak ada kaitan dengan belun sebab apa-apa bentuk dia macam ni boleh juga ada wujudkan. Okey. Jadi apa perasaan? Dia macam ni kalau saya tengoklah cikgu, dia macam kalau kita cium bayi tu, dia akan tinggalkan kesan dekat bayi tu. Macam tu lah. Macam sedut lah. Dia punya kajian sampai kat situ. Dia punya kajian tu. Hebatlah. Jadi, tapi sekarang tu baik kita elakkan cium bayi lah. Itu zaman sebelum elakkan pandemik lah cikgu. Jadi sebelum pandemik boleh kita cium-cium bayi-bayi. Cium-cium. Tetapi untuk pandemik ni bayi belum vaksin lah. Belum. Jadi kita berhati-hatilah sama-sama kita bekerjasama dalam menempuhi alam pandemik ini. Jadi setakat ini saja untuk pendidikan sains eksperimen kita pada hari Ahad ini. Mungkin next week kita nak bawa apa? Bagi hint sedikit cikgu dekat budak-budak. Alif next week masih mau main belon lagi? Saya tak tahu sebab saya mungkin akan pindah sekolah. Sebab
sendiri sekolah ni. Jadi setakat ini saja slot pendidikan sains kita sehingga kita berjumpa lagi. Tapi sekejap saja lagi anda akan menemui saya dan Alif lah untuk kita membagi tips kepada anda-anda, informasi-informasi yang penting. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali bersama kami berdua. Tadi cikgu dengan Cikgu Bong. Yeah. Kali ini kita berdua saja. Cikgu Bong pun sudah makan. Dah balik dah, dia dah ready nak buat apa, nak masak dengan apa serbuk Soda penaik tu tadi. Soda bikarbonat. Jadi baiklah, setelah apa yang kita lalui tadi kan, bermain belun dengan gelak ketawanya, dengan apa cakap? Apa lagi? Gelak ketawa dengan apa, ilmu yang baru lah kiranya. Betul. Sebab zaman dahulu mungkin tidak berkesempatan. Kalau saya tak ingat dah tak sempat saya main macam tu. Tapi apa-apa pun adik-adik di rumah, dengan apa yang Cikgu Bong ajar tadi, pastikan semua yang adik-adik buat di bawah pengawasan ibu bapa serta penjaga masing-masing. Sebab ada barang yang tajam, benda yang boleh mengakibatkan kecederaan ringan, tetapi ianya tidak boleh diambil enteng. Betul itu. Baiklah, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini selepas penat-penat kita have fun tadi buat eksperimen tu kan, Walif. Jadi saya dengan Walif nak berkongsilah sebab saya kira sesi persekolahan ini akan bermula tidak lama lagi. Jadi sesi sekolah akan bermula setelah hampir 2 tahun. Belajar menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR. Antara perkara yang sering menjadi isu buat pelajar-pelajar sekolah di negara kita ni adalah masalah beg sekolah yang berat yang sering dikaitkan dengan penyakit iaitu skoliosis, iaitu kelengkungan pada tulang belakang yang lazimnya dikesan dalam kalangan remaja. Menurut pakar bedah ortopedik tulang belakang dan trauma Hospital Ortopedik Alti Dr. Lim Sizwe di Malaysia, kajian mendapati skoliosis ini dialami oleh 2 hingga 3% populasi, itu kira-kira 600,000 hingga 900,000 penduduk. Apa yang lebih merisaukan adalah sekarang ini, Wan Alif, kondisi ini biasanya dihadapi oleh golongan remaja yang berumur antara 10 hingga 17 tahun, di mana lonjakan dalam kadar tumbasaran mereka berlaku. Lengkungan yang terjadi ini lazimnya berbentuk C ataupun S. Dan ukurannya melebihi 10 darjah seperti yang dilihat pada imbasan sinar X lah, yang dikategori sebagai skoliosis. Skoliosis. Jadi mesti penonton-penonton tertanya-tanya, apa itu skoliosis? Jadi skoliosis ini adalah satu kondisi di mana kondisi perubatan di mana tulang belakang seorang itu akan bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Ia bukan satu penyakit. Asal perkataan skoliosis ini adalah daripada Yunani purba yang membawa maksud membengkok. Tulang belakang bukan sahaja akan bengkok ke tepi, malah ia akan berputar pada paksi vertikalnya. Perubahan 3 dimensi ini akan membawa kesan kosmetik yang negatif serta kemungkinan komplikasi pada kesihatan seseorang itu. Masalah ini juga dikenal pasti beribu-ribu tahun yang lalu, daripada masa Hippocrates lagi. Gitu. Lama dah tu. Lama. Jadi perubahan kosmetik ini pada amnya tidak akan menjejaskan fungsi, kecuali jika kebengkokan itu sangat ketara sehingga jantung dan paru-paru seseorang itu tertekan oleh tulang rusuk. Ini akan menyebabkan kemerosotan fungsi kardiovaskular. Dan skoliosis ini juga Wan Alif dan penonton-penonton kat rumah, ia diklasifikasikan ataupun dikategorikan kepada dua itu. Yang pertama adalah congenital, iaitu kecacatan pada tulang vertebra yang wujud semasa lahir, dan idiopatik yang bermaksud sebab yang tidak diketahui. Skoliosis ini juga boleh berlaku sebagai komplikasi kepada kondisi sistem saraf, iaitu 80% daripada kes-kes skoliosis ini adalah daripada golongan adolescence idiopathic scoliosis. Kebengkokan ini menjadi amat ketara sehingga ia nampak jelas
pada dasarnya ia akan menjadi sebegitu dalam masa 2 sehingga 3 tahun. Ini juga berlaku apabila proses pembesaran itu memecut pada usia 9 tahun untuk perempuan dan 12 tahun untuk lelaki. Dan pembesaran struktur tulang belakang yang tidak seimbang akan menyebabkan skoliyosis. Dan kondisi ini sebenarnya Wan Alif dia lebih cenderung kepada kaum wanita. Dan saya ambil kira lah macam faktor ini juga berpunca mungkin daripada masalah beg sekolah kan dengan kondisi yang terlalu berat ataupun tidak seimbang dengan adik-adik mungkin pengguna yang mungkin dia tidak mampu, bukan seorang yang besar ataupun maksud saya berat badan yang tidak cukup ataupun mungkin dia agak kurus tetapi membawa beban beg yang terlalu banyak, mungkin buku maksudnya bebanan itu berlawanan dengan badan sendirilah. Dia tak balance lah dia tak balance lah. Bila tak balance ni dia adalah untuk orang cakap possibility tu untuk tulang itu bengkok kan. Jadi Wan Alif boleh kongsikan penonton apa kaitan beg sekolah berat dengan skoliyosis ini? Bagi saya lah kaitan dengan beg sekolah dengan penyakit ini maksud dia apabila dalam usia yang muda faktor risiko yang boleh boleh dikaitkan dengan permasalahan ini dalam usia dia. Kebanyakan kes berlaku apabila kadar tumbuh besar kanak-kanak melonjak pada usia 10 tahun dan ke atas. Jadi apa yang kaitan dengan beg sekolah tadi sebab umur tu kita dah tahu. Anak-anak ataupun adik-adik kita memang ke sekolah. Mungkin disebabkan tidak faham bagaimana nak susun atur bagi penggunaan buku teks dan sebagainya dan mereka lebih seronok ataupun mereka suka bawa semua. Bila bawa semua, sedangkan mata pelajaran itu tak ada kat sini hari ini tapi dibawa juga. Maksudnya dia macam dia teruja tetapi hakikatnya benda itu kena dipantau oleh ibu bapa agar ianya tidak memberi kesan lebih-lebih dalam permasalahan seperti ini yang boleh memberi kesan dalam jangka masa panjang pada anak-anak itu nanti, betul tak? Dan yang kedua juga dari sudut jantina dia. Mungkin golongan wanita lebih berisiko menghadapi permasalahan ini berbanding lelaki sebab kita tahu wanita ini lemah sifatnya. Ya, dan mungkin ada adik-adik kita perempuan yang terikut-ikut dengan kawan-kawan dalam penggunaan beg yang mungkin dah berat. Physical bag tu dah ada roda sebagainya, lagi berat apabila diletaknya buku-buku yang berat dan saya rasa benda tu penyumbang kepada penyakit ataupun permasalahan ini. Dan satu lagi yang terakhirnya bagi keturunan jugalah Fatah. Mungkin keturunan boleh diwarisi secara genetik daripada ibu bapa atau sanak saudara yang mempunyai kondisi yang kondisi permasalahan sebegini. Sebab kita tahu mungkin nampak kalau orang tu berdiri dia akan cengit macam ni. Ataupun sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu mungkin faktor-faktor yang boleh kita lihat sebagai satu rumusan bagaimana risiko penyakit ataupun permasalahan ini boleh boleh terjadi dan kita kena peka untuk kita memastikan benda ni tidak memudaratkan lebih-lebih kepada anak-anak kita di zaman persekolahan. Betul tu. Jadi itulah orang cakap pengagihan buku tu sangat penting. Betul. Bila kita adik-adik lah khususnya adik-adik kat rumah, jika kita lihat kepada jadual pada sekarang ini, jadual adik-adik sekarang ni online. Tapi bila online, PDPR. online kan senang. PDPR tak perlukan beg, tak perlukan apa, semuanya di hujung jari. Sekarang ni saya kira teknologi semuanya di hujung jari. Tapi namun kita dah nak masuk ke fasa endemik ni di mana sekolah-sekolah pun sudah hendak dibuka. Jadi orang cakap peraturan pula, bukan peraturan, pengagihan buku tu sangat penting. Dan kita melihat kepada jadual-jadual anak-anak kita. Jadi ibu bapa sebagai tunjang utama mengawasi anak-anak ini perlu peka dengan keadaan semasa ini sebab ini boleh orang cakap memberi kesan kepada mereka juga. Dan tapi saya juga ada satu orang cakap kajian yang mengatakan daripada Dr. Lim, kajian dan laporan perubatan tidak menemui sebarang kaitan antara skoliyosis dan beg sekolah yang berat. Ia juga tidak dapat menyokong idea yang menyebut bahawa beg berat mampu mengubah struktur tulang belakang kanak-kanak yang membesar. Tapi namun, jika beg ini digalas dengan cara salah ataupun tidak betul untuk jangka masa yang sangat panjang, ia boleh menjurus kepada komplikasi tulang belakang yang lain seperti sakit belakang,
posture bermasalah, kelemahan pada otot serta keletihan. Dan tambah beliau juga, bukti menunjukkan golongan remaja yang mengalami kesakitan pada bahagian belakang berkemungkinan mengalami sakit belakang kronik apabila mereka sudah dewasa. Jadi itulah orang cakap, tak kira lah daripada budak-budak ke hingga dewasa macam kita ni, kita kan kalau kita bekerja kita duduk saja kan 24 jam. Jadi kalau boleh kita ada kena senaman. Jadi kita nak mengupas apakah rawatan untuk skoliosis ini. Jadi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Okey, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Kita berbincang tentang permasalahan apa tadi? Skoliosis. Skoliosis. Dia masalah daripada tulang belakang yang boleh nampak dia macam kalau kita tengok dekat di klinik-klinik atau hospital, dia akan ada satu poster tentang penyakit ini dan nampak kalau tulang bengkok seperti ini dan mungkin ada kesannya bermula daripada peringkat umur. Dan untuk penyakit ini kita dapat kesan dia, Fatah. Seperti kita demam, kita tengok dari flu dan sebagainya. Sama juga dengan permasalahan ini, cara mengesan gejala-gejala ini. Jika masalah ini dikesan, maksudnya masalah ini dikesan lebih awal, peluang untuk mencegah permasalahan ini menjadi serius akan lebih terjamin lah. Sebab apa? Kalau kita kesan dari awal, sebab itu adalah ada pepatah mengatakan merawat lebih baik daripada mengubati. Betul. Dan ibu bapa juga boleh melakukan pemeriksaan kediri di rumah untuk mengesan gejala dan simptom kepada anak-anak mereka di rumah. Jadi antara gejala dia adalah yang paling lazim dan juga meliputi perbezaan ketinggian ataupun posisi bahu seperti yang saya cakap tadi. Si balance ke Datuk. Macam ni lah. Dan seperti tulang kipas kita ataupun pinggul kita di bahu dan sebelah yang lebih rendah berbanding bahu kita, kita nampak kalau anak-anak kita kalau dia pakai baju dan sebagainya, kita akan nampak struktur dia berbeza ataupun kata orang macam lari je, macam beralih-alih kata orang Sarawak. Tapi itu antara gejala-gejalanya dan juga kepala yang tidak berkedudukan di tengah berdasarkan anggota lain merupakan salah satu gejala juga. Macam saya ada seorang saudara juga, dia akan tengok TV macam mana, Fatah? TV kat depan dia akan tengok macam ni. Okey. Dia tak boleh tengok lurus, dia akan tengok macam ni. Mungkin disebabkan kata orang Sarawak kepatihan dari dulu. Dari kecil-kecil mungkin tak ditegur oleh mak bapak ataupun tiada rawatan susulan ataupun teguran. Sebenarnya tu akan kita lihat seperti macam ini. Dan kita, bagi saya lah, benda tu sehingga hari ini nak ubah persepsi itu memang agak susah. Dan sebab dia dah biasa dah. Dan biasa juga. Kes ini juga bila kita lihat ianya amat penting dan kita mengesyorkan ibu bapa melakukan ujian ringkas di rumah ataupun mungkin boleh merujuk kepada klinik ataupun pihak pakar tentang permasalahan anak-anak sekiranya melihat simptom-simptom yang mungkin kita tengok biasa tetapi kesan jangka masa panjang dia boleh membawa kepada satu perubahan fizikal yang tidak, kata orang, tidak kondusif. Mungkin badan dia dah sengit-sengit seperti yang saya cakap tadi, tengok pun macam ni, tak dapat nak tengok lurus. Tapi apa-apa pun ini adalah satu ikhtiar ataupun usaha kita, dan setiap penyakit ada ubatnya. Macam mana nak rawat pula? Untuk rawatan skoliosis ini, bagi kes skoliosis yang tidak serius ni, Wan Alif, kaedah rawatan tanpa pembedahan seperti senaman dan pendakapan boleh membantu memperlahankan ataupun menghentikan pembentukan lengkungan daripada terus berlanjutan dan boleh membantu menghilangkan rasa sakit yang berpunca daripada kondisi tersebut. Bagaimanapun, menurut kaedah ini tidak dapat memperbaiki kelengkukan pada tulang belakang dan pesakit itu perlu dipantau sepanjang hayat mereka untuk memastikan kondisi mereka itu tidak menjadi lebih buruk. Tambahan juga ya, pembedahan hanya
perlu dilakukan jika lengkukannya Lengkupkan. teruk serta mengganggu kualiti hidup pesakit itu. Jika ibu bapa gagal membuat diagnosis ataupun pemeriksaan susulan bagi kondisi anak mereka untuk tempoh yang lama ya Wan Alif, kita mungkin tidak lagi berpeluang untuk memanfaatkan kaedah efektif untuk mencegah skoliosis ini yang telah berkembang seiring dengan tumbesaran pesakit, dan rawatan bagi komplikasi ini mungkin akan lebih mencabar. Sebab itulah saya setuju dengan statement Wan Alif tu, lebih baik mencegah daripada merawat. Betul. Sebab semakin lambat kita membuat, orang cakap semakin lambat kita bertindak, semakin cabarlah untuk kita mengatasi sesuatu masalah itu. Ya, betul. Dan juga seperti pepatah juga, melentur buluh bidadari rebung. Betul. Jangan dah jadi gebuk, jangan jadi buluh keras, memang tak boleh nak lentur lah. Betul. Dan ini saranan jugalah kepada ibu bapa untuk mendapatkan nasihat perubatan pakar. Sebaik saja mereka ataupun kita mengesan sebarang perubahan pada anak-anak kita lah, katanya, dan dengan melakukan pemeriksaan berkala dan mengambil tindakan yang tepat pada masanya. Komplikasi seperti skoliosis ini dapat ditangani dengan lebih baik jika kita ada ikhtiar, macam mana Wan Alif cakap tadi, bila kita ada ikhtiar tu untuk mencegah sesuatu penyakit itu, tak kira lah skoliosis ke penyakit lain ke, jika kita ada ikhtiar untuk melakukan sesuatu, insya-Allah dipermudahkan, kan Wan Alif? Betul. Dan segala apa kata orang, penyakit tu ada penawarnya. Betul. Jadi apa-apa pun ibu bapa main peranan yang besar, kenali simptom-simptom permasalahan yang boleh mengundang kepada peningkatan usia anak-anak kita sendiri, agar mereka dalam keadaan selesa. Bahkan kita nak ke era pandemik, kita pun nak buka sekolah dan sebagainya. Agar ada kita bersedia untuk menghadapi apa sahaja yang mereka lakukan, terutamanya dalam persekolahan, alam persekolahan dan sebagainya. Betul. Dan saya percaya juga bila sekolah dibuka nanti, pelajar-pelajar dan anak-anak ni mungkin mereka akan a bit macam orang cakap, baru nak masuk excited tu ada. Excitednya lama dah pergi sekolah kan. Saya pun lama dah pergi sekolah Wan Alif. Jadi bila kita mengimbau masa zaman sekolah dulu marik, perasaan nak pergi sekolah yang mendapat nang kita ngembak beg, kata orang sok nang bergelen-gelen buku nak diimbak, air botol besar. Betul. Sebab zaman tu memang kita dah lalui semua. Yang Fatah dah lalui, saya pun dah lalui. Dan yang pastinya excited, terujanya bila kita nak balik ke sekolah, nak pergi balik ke sekolah, bawa buku tu tak sah kalau tak bawa semua. Walaupun mata pelajaran tu tak ada, tapi dia bawa sebab dia suka, dia bangga, dia excited. Excited tu. Kesan jangka masa panjang terhadap permasalahan seperti ini perlu diambil tahu jugalah dengan ibu bapa. Betul. Jadi ibu-ibu bapa kat rumah, jadi kita kena ada sikap peka terhadap keadaan semasa anak-anak kita. Sebab ada setengah budak-budak ni Wan Alif, mereka ni jenis yang macam tak nak bagi tahu dengan ibu bapa mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena ada satu langkah untuk mengambil tahu keadaan mereka dengan lebih orang cakap lebih firm lah, lebih peka tu. Sebab anak-anak ni lagi-lagi bila tumbesaran dia nak menjangka hayat ke 9 tahun itu, mereka ni masih lagi rasa malu. Betul. Takut. Mereka ada perasaan takut tu. Kan? Dan perasaan takut, malu juga. Dan apabila dalam usia yang muda, lebih lagi dalam usia kanak-kanak, anak-anak ni, diorang kalau main tu tak ingat dunia. Betul. Bila main tak ingat dunia, apabila sakit ataupun mengalami sesuatu kecederaan, mungkin dia orang takut nak bagi tahu dan juga hanya berdiam. Tetapi kena ingat ibu bapa, kesan yang awal ini akan membawa kelangsungan pada jangka hayat yang panjang, pada kesannya pada masa yang akan datang. Jadi bertindaklah sekarang, pastikan anak-anak kita dalam keadaan sihat walafiat. Lebih-lebih lagi era pandemik COVID-19 ini, kita tak tahu bila akan berakhirnya. Betul tak Fatah? Betul lah. Seperti mana saya selalu tekankan kepada diri saya juga, kita kena redha, kita kena percaya dengan ketentuan Tuhan. Sebab virus ini bila kita nak mencegah pun tidak boleh. Kita kena hidup dalam norma baru. Kita kena percaya pada, kita yakin diri kepada kita, dan kita kena orang cakap realize lah yang kita memang hidup dalam dunia pandemik ini. Dan kita kena terima hakikat yang pandemik itu adalah
keluarga kita. Betul. Walaupun ianya boleh mengancam nyawa, tetapi kita ada apa kata orang protection dia. Kita Betul. ada langkah-langkah untuk kawal ke diri kita agar kita tidak menjadi penyebar dan juga dijangkiti oleh COVID-19. Betul tu. Tepuk dada, tanya Tanya selera. Dan jika ada sebarang cadangan untuk topik yang ingin kami kupaskan pada minggu hadapan, anda bolehlah lontarkan saja cadangan anda di laman sosial kami, Sejahtera Asia, dan sosial rasmi kami, TVS. Jadi setakat ini sajalah perkongsian saya dengan Wan Alif di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Tapi sebelum tu biasalah, kalau saya Wan Alif memang dengan pantun dia. Okey, pantun. Aduh, saya tak ada pantun pula ni. Tanam sirih dalam taman. Okey. Gali lubang tepi perigi. Terima kasih penonton budiman. Lain kali kita bersua lagi. Boy, itu dia. Dia tak lari daripada dia punya orang cakap pantun. Saya tak ada pantun hari ini, tapi saya akan balas nanti. Boleh. Jadi saya Fatah Burhanuddin Dan saya Wan Alif. daripada Inspirasi Kami cetuskan cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat hujung minggu.